Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Sekarang 12.28. Kes pencerobohan tanah di Raub oleh para jutawan Musang King yang membuat permohonan semakan kehakiman terhadap arahan kerajaan negeri Pahang untuk mengosongkan kawasan yang mereka ceroboh selama ini. Agak lama juga. Terus sekarang dengan beberapa bantuan parti politik, mereka cuba politisizekan isu ini dan meletakkan diri mereka sebagai mangsa ketidakadilan kerajaan negeri. Kononnya ini yang kita panggil play victim, menjadikan mereka mangsa kepada segala tindakan, sedangkan tindakan mereka itu menceroboh adalah haram. So bila dah jadi macam ini, kononnya dipersetujui oleh siapa? Mungkin ada kat mana-mana lah unsur rasuah, kita tak tahu, ataupun janji-janji palsu oleh pihak-pihak tertentu, jabatan-jabatan tertentu. So SPRM kena masuk campur. So mahkamah hari ini, Mahkamah Kuantan mengeluarkan keputusan berpihak pada kerajaan negeri. Maknanya pihak berkuasa negeri boleh menjalankan segala notis arahan, maknanya boleh masuk dan meminta dia mengosongkan tanah-tanah itu, ataupun membuat segala tindakan selepas mengeluarkan arahan itu, boleh meneruskan tindakan seperti mana notis yang dikeluarkan oleh pejabat negeri. Dan beberapa NGO yang aktif dalam kes ini, termasuk pembela khususnya saudara Aminuddin Yahya yang berada di di mahkamah hari ini pagi tadi. Dan sekejap lagi kita tuan-tuan boleh tengok apa ulasan selanjutnya daripada pihak pembela. Dan mereka kata mereka tidak akan berhenti di sini saja, hari ini saja, dan akan mendedahkan lagi kawasan-kawasan yang diceroboh. Tak kira di Pahang, tapi di Pahang paling luas lah. Tanam itu, tanam ini, macam-macam lah tanam. Kalau nak kira, kalau nak kira betul-betul kerajaan negeri Pahang bertindak betul, memang banyak. Cuma ini partly aja yang kita tahu, dan jadi viral di media sosial, dan semua orang, seluruh negara tahu. Dan selepas ini mereka terus akan play victim lagi. Mungkin mereka akan appeal, of course, ke level yang lebih tinggi lagi. Belum selesai sepenuhnya, tapi ini satu keputusan yang baik daripada pihak mahkamah. Dan ini bisnes berpuluh juta tanah Musang King. Lepas tu ia akan dijadikan isu oleh parti politik. Kita tahulah parti politik mana. Jadi isu besar lah. Akan diskredit kerajaan negeri, akan mencemoh kerajaan negeri, akan buat macam-macam lah. Tapi kerajaan negeri juga harus bertindak kepada mereka yang terbabit, khususnya daripada pihak berkuasa negeri. Siapa yang bersekongkol, mereka ini juga harus diambil tindakan ke atas mereka. Kalau tidak, benda ini akan berlaku sekejap, berhenti sekejap, lepas tu ada kes, berhenti, lepas tu berlaku lagi, dan akan berterusan sampai bila-bila. So kerajaan negeri harus terus, pejabat daerah, pejabat rutan, kerajaan tempatan dan semua yang terbabit dalam pentadbiran menguruskan tanah di negeri Pahang. Bukan di Pahang saja, di banyak negeri lah. Banyak negeri. Tapi yang tak sedap didengar, mata memandang, telinga didengar ni, bila yang masuk sikit terus kena komplain kita nak macam buat kilang di Selangor, sama juga. Dah puluh-puluh tahun dah buat kilang, bagi pemutihan lagi. Punya baik kerajaan negeri Selangor. Pemutihan lagi untuk mereka ini, untuk ambil apply license di tanah haram, di tanah yang tidak dibenarkan, di reserve sungai,
atau tanah kerajaan. Sekarang kerajaan Selangor bertindak baguslah. Sebab bukan saja duduk di tanah-tanah apa ni kerajaan, curi air, curi elektrik semua. Dan tengok baru ni didedahkan oleh kementerian di Kajang semalam. Syarikat apa ni sarung glove, sarung tangan yang membuat ini bukan Top Glove, ini company lain di Kajang yang mengaut untung banyak ketika COVID ini, and treat macam mana dia punya workers, macam mana dia buat dia punya workers tempat tinggal macam ya tak sesuai. Untung sebab tu dia orang tak nak ambil local workers, bukan pasal local workers. Bila kerajaan stop ambil foreign workers, depa bising. Dia orang ambil senang apa ni, bagi makan, bagi tempat lebih kurang pada foreign workers, orang tak komplain. Tak ada EPF, tak ada apa, tak ada medical benefit. Bila ambil apa ni local workers, tentu kena ada potongan EPF, KWSP. Apa ni income tax, kena bagi apa ni benefit, medical benefit, itu jadi mahal. So ambil foreign workers, treat them as animal, macam haiwan. Tempat tinggal pun macam tempat tinggal haiwan. Macam mana penyakit apa semua, itu sebab kena COVID baru dia orang tahu. Ada yang tak ada dokumen, so dia orang letak dalam kontena. Siapa pun tak tahu, bayar murah, very very cheap. Lepas tu komplain, untung banyak buat glove masa COVID ni. Macam top glove saja yang berpuluh kilang di Selangor saja. Ini cerita perniagaan, nak untung besar. Nak untung besar tak kira undang-undang. Duduk tanah haram ke, duduk tanah reserve kerajaan ke, duduk tanah kerajaan ke, duduk reserve sungai ke, curi api, curi air ke, untung juta. Duduk free, tak payah bayar cukai, tak payah bayar tanah. Kemudian kata kerajaan apa ni, menganaktirikan mereka. Kerajaan tidak memberi hak kepada mereka, rakyat Malaysia. Inilah kita play victim, kononnya jadi mangsa kepada keadaan. So kita lihat ini apa ni liputan pembela di luar bangunan mahkamah di Kuantan Pahang sebentar tadi. InsyaAllah. Antang kilo. Kaitannya sama apa lambat juga. Ini baik cepat juga buat. Terpanggil, segera. Lagu penjarakan. Penjarakan. Jangan salah kita. Letak dalam tu. Mana Datuk? Datuk. Oh, pelak. Kelawar muka tuan jadi gelap. Muka jadi gelap. Belawang matahari. Jangan belawang matahari. Kita buat kat situ lah. Sila guna laluan tu. Dia kita backside. Dia diorang backside. Kita pergi ke sana sikit. Kita nak lalu ni. Tak, masalah tak nampak ni gelap. Oh, mengarah situ. Bagi lalu ke situ. Nampak ke mana mahkamah. Nampak. Dikasih dah. Saya boleh dulu kata saya. Hadir dan memberi sokongan kepada perjuangan rakyat, dan saya pada hari ini bersama-sama dengan wakil pembela Pahang,
dan juga pusat dan juga NGO-NGO yang lain termasuk bekas veteran Angkatan Tentera Malaysia menghadiri keputusan pembicaraan berkenaan dengan pencerobohan tanah di Raub Pahang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa semua rakyat yang merasakan bahawa isu ini sangat penting demi kedaulatan negara, dan juga doa yang dibuat oleh para ulama, para asatizah. Alhamdulillah, hari ini mahkamah memutuskan bahawa pencerobohan itu adalah satu tindakan yang salah dan tidak dibenarkan. Takbir. Sebelum saya serahkan kepada Wakil Ketua Pembela Pahang yang juga merupakan seorang peguam yang berada di dalam mahkamah hari ini, saya dengan sahabat saya Ustaz Masriji hari ini ingin menyatakan bahawa kami menunggu sejak pada pukul 8.30 tadi sampai pada pukul 11 pagi, tetapi kami tidak dibenarkan masuk dalam mahkamah. Tak pasti apa sebabnya, tetapi ini satu yang agak luar biasalah bagi kami. Walaupun begitu, kami tetap bersyukur ada hikmah di sebalik tidak kebenaran kami masuk ke dalam mahkamah, kerana keputusan hari ini menyebelahi bukan pembela tetapi rakyat Malaysia keseluruhannya dan rakyat Pahang khususnya. Jadi saya harap ini menjadi pengajaran kepada semua pihak berwajib yang berautoriti bahawa isu tanah ini isu yang bukan boleh dibuat mainan. Keadilan, peraturan undang-undang mesti dipatuhi, dan mana-mana pihak yang menceroboh harus dibawa muka keadilan. Dan saya ingin nyatakan bahawa di sini ini bukan yang pertama dan terakhir. Kami akan pastikan dan akan follow up selepas daripada keputusan mahkamah ini, memastikan bahawa mereka yang menceroboh tanah ini dan mereka yang melindungi penceroboh ini akan dibawa ke muka pengadilan. Jadi itu sebagai mukadimah pada saya, dan untuk mengetahui penjelasan yang berlaku dalam mahkamah, saya jemput Ketua Pembela Pahang, Datuk Said, untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku dalam mahkamah tadi. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Haji Amin yang telah pun memberikan sedikit orang panggil pembuka bicara berkaitan dengan keputusan yang didapati. Pertamanya saya ingin menjelaskan bahawa di dalam galeri awam tadi pun orang ramai tidak dibenarkan sebenarnya, hanya pihak yang berkepentingan. Jadi saya telah pun memohon kepada mahkamah untuk masukkan nama, tapi mahkamah membenarkan hanya saya seorang. Jadi saya akur bahawa keputusan hakim tu dia tidak mau ramai duduk dalam, dan memang kosong galeri awam tadi. Jadi berkaitan dengan permohonan yang dibuat semakan kehakiman tu, hakim tadi membuat sedikit orang panggil pembuka kata. Hakim menyatakan bahawa janganlah menuduh mahkamah ada tangan-tangan gaib yang melambat-lambatkan kes, dan saya memang akur bahawa mahkamah menggunakan pendekatan to be fair to everyone. Bermakna mahkamah memberi orang panggil
peluang yang sebaik-baik dan sehabis baik kepada semua pihak. Jadi saya pun ingin juga menyampaikan hasrat hakim tadi bahawa memang tidak ada orang panggil unsur-unsur yang ingin melewatkan di pihak hakim sendirilah. Jadi alhamdulillah saya terima bahawa mungkin ialah orang awam tak berapa faham kan. Jadi kita ingin menjelaskan, dan itulah apa yang disarankan oleh hakim tadi. Dan saya pergi kepada isi kes tadi, memang dirujuk kepada affidavit yang telah difailkan oleh pihak pemohon dan juga Senior Federal Counsel lah, mewakili pihak Peguam Negara. Jadi kita perlu tahu bahawa bila isu melibatkan semakan kehakiman, asal pun dengan kata lain judicial review ni memang hak untuk Peguam Negara, ya. Jadi bermakna penasihat undang-undang negeri membantu. Jadi pada saya apa yang telah pun dihujahkan oleh kedua-dua pihak tadi, mahkamah telah ulaskan dengan begitu detail, dan isu yang pokoknya adalah dua saja, bermakna berkaitan dengan isu notis yang dikeluarkan oleh pentadbir tanah daerah dan juga pejabat hutan. Jadi pihak penceroboh mengatakan itu satu keputusan, tetapi hakim setelah mendengar hujahan daripada Peguam Negara bersetuju dengan Peguam Negara bahawa notis adalah administratif sahaja, adalah satu orang panggil amalan pemendaraan lebih kepada pentadbiran, arahan pentadbiran. Jadi bukan satu keputusan yang boleh disemak. Bermakna kalau ianya satu keputusan, pihak penceroboh kata boleh, bermakna dibenarkan lift untuk semakan kehakiman. Jadi hakim bersetuju dengan pandangan Peguam Negara bahawa ini bukan keputusan dan notis ini adalah hak pihak berkuasa negeri untuk keluarkan, dan hakim pergi lebih jauh. Sebenarnya kerajaan negeri boleh terus masuk dan membuat apa juga ke atas tanah tersebut, sebab ini merupakan hanya makluman saja. Jadi atas kaedah itu, maka mahkamah merasakan bahawa tidak perlu diberi semakan kehakiman. Dan begitu juga atas kedudukan peguam penceroboh mengatakan bahawa mereka adalah seolah-olah ada hak dari segi squatters simpliciter. Jadi mahkamah juga memutuskan bahawa tidak ada hak pihak penceroboh untuk memfailkan permohonan ini, dengan kata lain hak local standby. Jadi diputuskan atas kedua-duanya bahawa ini merupakan hak kerajaan negeri, dan sepatutnya kerajaan negeri boleh mengambil tindakan jenayah sebenarnya. Jadi telah pun diputuskan tadi ataupun disebut oleh hakim bahawa satu perbuatan jenayah telah berlaku. Jadi ini terpulang pada pihak berkuasa negeri untuk mengambil tindakan. Jadi berbalik kepada perkara yang disentuh oleh hakim, pertamanya hakim memberi kos banyak 20,000 kepada Peguam Negara di atas ketiga saya rasa permohonan tu. Jadi dan pihak pemohon tadi tak puas hati dan mereka ingin memfailkan rayuan, dan hakim membenarkan sebab itu adalah hak. Dan walaupun peguam pemohon tadi ada memohon orang panggil stay sementara, ya, perintah sementara, tapi hakim mengatakan bahawa pergi ke mahkamah rayuan. Jadi tidak ada perintah stay dibenarkan oleh hakim pada hari ini. Jadi ada perkara yang agak teguran dibuat oleh pihak hakim kepada pihak berkuasa negeri. Dia cakap ini anggaplah sebagai apa yang Haji Aminuddin cakap tadi, suatu tauladan, satu pengajaran kepada kerajaan negeri supaya bertindak dengan lebih tegas. Jadi isu penguatkuasaan ni ditegur oleh pihak hakim tadi bahawa kurangnya penguatkuasaan, maka inilah sebabnya berjadi macam ini. Begitu juga hakim menegur agar dibuat suatu tindakan yang lebih tersusun dari segi permohonan tanah supaya lebih teratur dan tidak menjadi masalah yang akan berlaku sehingga kita hadapi pada hari inilah. Dan hakim juga sentuh berkaitan dengan kawasan itu adalah kawasan tadahan air. Jadi ambil berat
di atas alam sekitar. Dan ini teguran yang pada saya pihak berkuasa negeri perlu ambil perhatian. Dan akhir sekali, ayat yang digunakan oleh hakim, kita janganlah nanti anak cucu kita mempertikaikan ataupun mempersoalkan nanti atas kelalaian kita. Dan janganlah sampai cacing naik ke mata. Itu ayat hakim tadi. Jadi saya kira itu agak tegas dari segi keputusan yang dikeluarkan oleh hakim. Dan saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan tahniah dan syabaslah kepada tim peguam negara yang pada saya berhujah dengan betul. Jadi isu-isu telah pun diketengahkan dan tahniah sekali lagi. Cuma harapan saya supaya pejabat penasihat undang-undang nasihatlah pihak berkuasa negeri ini supaya ambil tindakan yang lebih telus dan tegas. Itu saja buat sementara waktu. Okey, menjumpa Ustaz. Ustaz Marili nak pengerusi pembela. Tahan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Aminul Yahya selaku pengerusi pembela pusat. Datuk Said Naruddin bin Said Abdul Hadi selaku ketua pembela bagi negeri Pahang Darul Makmur. Tuan Latif selaku yang dipertua Satuan Veteran Angkatan Tentera Negeri Pahang, Kolonel Junaidi dan semua sahabat-sahabat, begitu juga pakar kajian tanah yang di Tanah Negara ini Puan Zahra Sulaiman. Terima kasih semua seluruh veteran, NGO dan wartawan yang hadir pada hari ini. Baik, kita telah mendengar suatu keputusan yang mungkin sedikit mengembirakan. Saya beritahu jangan terlampau gembira. Sebab kes ini bukan kemenangan pun. Kes ini adalah kes semakan. Notis pengosongan itu semua semakan kehakiman untuk mengesahkan saja. Bukannya istilahnya mereka cuba mencabarlah keputusan notis pengosongan daripada PTG dan juga Kerajaan Negeri dan juga daripada pihak Jabatan Perhutanan. Kes di Raup ini itu saja. Dan hari ini ternyata notis itu sah dan mereka telah melakukan kesalahan di segi undang-undang, menceroboh dan notis pengosongan itu sah, mana tak boleh dicabar lagi. Tetapi mereka nak appeal. Itu kena hati-hati, dia ada game lagi. Dan keduanya ialah dari segi sudut saya rasa kita daripada NGO gabungan pembela veteran tentera, kita konsisten dan juga gabungan-gabungan NGO kita yang bangkit konsisten untuk melihat suatu keadilan undang-undang ditegakkan di dalam negara kita ini berkaitan dengan isu pencerobohan tanah. Kerana kita tak dapat lihat lagi kes seperti saudara Rahman kita di Taiping, menceroboh hanya 2 ekar kena penjara 2 tahun dan 50,000 denda. Itu contoh. Dan ini kita tak ada lagi sebarang hukuman pun, tak ada sehari penjara pun lagi, tak ada kena denda RM1 pun lagi. Dia baru semakan saja. Jadi tuan-tuan jangan terlampau excited dalam perkara ni. Dan lebih menarik ialah kita pembela dan veteran dah pergi jauh dah sejak daripada keputusan 9 tu hari. Kita dah pergi jauh tuan-tuan. Jauh macam mana? Kita dah beri penerangan dalam media kita, kita dah bina gelombang kebangkitan rakyat dan kita dah hantar memo serentak kedua istana untuk memohon Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Tengku Mahkota Pahang, Istana Negara dan Istana Pekan pada hari semalam hari Senin 21 bulan Disember. Dan alhamdulillah maklumat kita, permohonan kita telah bersampai ke pihak istana dan kita nak sama ada keputusan ni menang ke kalah ke, RCI tetap ditubuhkan. Suruhanjaya Diraja mesti ditubuhkan. Sebab isunya pertindakan secara tegas belum lagi berlaku kepada penceroboh. Betul atau tidak? Betul. Sebab ini mereka yang file kan untuk buat semakan. Itu saja. Bukan kerajaan dah mengambil tindakan mendakwa. Belum lagi. Tapi kesalahan penceroboh dah ada. Tapi mereka cabar pengosongan, itu saja. Mereka buat semakan. Tetapi pendakwaan sebagaimana kalau Perubumi Melayu menceroboh 1 ekar tanah pun pasti
akan didakwa. Betul atau tidak? Betul. Tapi 4,400 ekar 111 penceroboh tak didakwa, tak didenda walau RM1 atau sehari pun. Ini belum boleh menjawab perasaan rakyat, terutama veteran-veteran yang saya dipahamkan tempat bertempur. Saya ingat Kapten Latif dan pasukannya serta sahabat-sahabat bertempur di situ. 86 jadi mereka ini sepatutnya mendapat hak ni. Kita nak dengar kerajaan lepas pada ni pertama mengambil tindakan pendakwaan. Sebab hakim dah tegur tadi kelemahan pendakwaan undang-undang pada agensi-agensi kita. Hakim dah tegur. Jadi tolong Pak Kuasa PTG, Pak Kuasa Jabatan Perhutanan, APRM dan sebagainya kena bertegas. Sebab hakim dah tegur kelemahan ini. Dan ini memang bertepatan dengan apa aduan kita kepada tuanku. Kelemahan dalam penguasaan integriti. Itu yang pertama. Jadi kita nak lihat berlaku pendakwaan selepas ini kepada penceroboh. Yang kedua, pengagihan tanah itu 4,400 ekar tu nak beri ke siapa? Jadi kita nak supaya tanah yang dah itu, saya bimbang mereka dah tubuh koperasi, dah tubuh macam-macam. Nanti dia apply balik, hak tu dapat balik. Jangan bagi. Jadi rakyat, golongan-golongan veteran, golongan-golongan pasukan keselamatan, golongan-golongan rakyat negeri Pahang yang banyak lagi susah nak mendapat tanah, mereka akan terus dipinggirkan. Termasuk polis juga. Termasuk polis. Jadi sebab itu kita tak nak 4,400 ekar ni sikit tuan-tuan. Sikit. Seluruh Pahang ni banyak lagi. Banyak lagi. Jadi sebab itu banyak lagi. Lepas pada ni kita nak pastikan kita nak seluruh daerah-daerah dalam negeri Pahang. Tindakan berdasar keputusan yang dicabar ini mereka dah kalah dan sah dari segi undang-undang kerajaan negeri, PTG dan Jabatan Perhutanan bertindak ikut law dan mulakan pendakwaan dan rampas semua tanah-tanah di setiap daerah yang dianggarkan ratusan ribu ekar yang dah diambil ni. Kembalikan semula hak ini kepada kerajaan negeri, kepada tuanku dan agihkan kepada yang berhak, terutama sekali veteran-veteran tentera polis, pasukan keselamatan dan juga rakyat miskin, golongan-golongan yang berhak menerima dalam negeri yang tercinta ini. Dan ketiga, saya menyeru kepada negeri-negeri lain yang diceroboh tanah. Kita boleh menang kalau kita berani. Kita boleh cabar mereka, kita boleh lawan di mahkamah. Buktinya kes di Raut ni, kita dah mula untuk melangkah. Keputusan hari ini adalah keputusan beri semangat kepada kita. Ayuh negeri-negeri lain, kerajaan negeri-negeri lain, kembalikan tanah-tanah yang dirampas di seluruh negara yang kami dimaklumkan daripada wasiat Raja-Raja Melayu dulu 50% kita kena pertahankan. Sekarang Puan Zahra dah dedahkan hasil kajian dia, tinggal berapa 12%. Itu pun nak dirampas lagi. Jadi sebab itu kita nak keputusan daripada kes di Raut dan negeri Pahang ni, negeri-negeri lain sila bangkit. Dan yang akhir sekali, seruan yang teguran pihak hakim tadi kepada penguatkuasa dan kerajaan negeri, termasuk menegur kelemahan kerajaan dalam menangani isu tanah ini daripada dulu. Membiarkan sehingga anak cucu kita seolah-olah tak tahu dah masa depan. Tak ada jaminan. Kerana tanah-tanah, hak-hak yang sepatut menjadi milik mereka dah diambil oleh orang lain. Oleh kerana itu, hakim memberi ingatan jangan sampai cacing naik ke mata. Betul. Jangan sampai cacing naik ke mata. Jangan sampai cacing naik ke mata. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf. Ya. Kenapa berlaku begini ni? Kenapa? Kenapa berhimpun begini? Boleh ke? Saya nak tanya, minta maaf saya bukan nak ni. Tidak Tak boleh ke berhimpun begini? Saya nak tanya itu ya. Soalannya tolong jawab saya. Saya nak pendekkan begini, minta maaf. Nombor satu, saya kepala daerah. Tolonglah bagi kerjasama. Ya. Jarak. Kenapa kita nak bising-bising begini? Ya. Ni depan ni. Ya. Kita atas dasar keselamatan. Ya. Tadi pun saya dah cakap.
Tidak ada perhimpunan begini, penjarakan. SOP COVID masih buka kuasa. Kenapa kita nak cari isu begini? Kami ni terpaksa meletakkan banyak pegawai dan anggota polis untuk menjaga keselamatan. Jadi saya nampak tidak ada Penjarakan. ikutan. Kalau tak ikut, saya ambil tindakan. Okey. Boleh? Buat jarakan lah, buat jarakan. Jarakan. Jangan duduk terlampau rapat. Jarak. Jangan apa. Jadi Tak apa. sangat memalukan lah kalau kita bercakap begini. Ya. Okey. Terima kasih. Which is tak sepatutnya. Ya. Terima kasih. Boleh. Tadi saya dah bagi nasihat. Ya. Ya. Tak apa. Mana-mana yang tak ikut, saya ambil tindakan. Ya. Pasal tidak menghormati. Ya. Saya adalah melaksanakan tugas. Ya. Faham. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Ya. Kita Ya. minta semua pihak. Ya, Tak kira mana-mana pihak. Ya. Jadi jangan Sana. tunjuk saya pergi. Ya. Jangan tu. Sangat tak baik. Ya. Kalau cakap begitu sangat tak baik. Okey. Kan? Seolah-olah saya memihak bagaimana. Jangan begitu. So Okey. saya minta Okey. tidak ada lagi perhimpunan begini. Ya. Saya minta. Kalau nak bagi statement, bagilah 2-3 orang. Tak ada masalah. Tak apa dah. Kita nak habiskan Saya sikit. minta tolong. Kita nak habis dah. Bukan soal habis tak habis. Boleh ke dengar cakap saya? Ya, boleh. Minta maaf. Ya. Saya hormati semua orang. Ya. Tapi please hormati Ya. undang-undang. Ya. Bukan hormati saya. Faham. Undang-undang. Tolonglah. Okey. Ya? Baik. Terima kasih. Tengok sini. Terima kasih ya. Tolong jagakan sikit. Terima kasih pada pihak polis memberikan nasihat. Memang kita pun perlu dipantau dan dijaga. Sebab COVID-19 ni masih lagi dikawal dalam kawalan PKP yang ketat. Tak ada masalah. Teguran tu biasa. Cuma kita nak teruskan, jangan sampai hak kita nak bersuara kita dihalang. Kita teruskan. Ya, hak kita nak bersuara, kalau penceroboh boleh bersuara, takkan kita tak boleh bersuara. Kita tetap teruskan bersuara. Hak kita. Baik. Saya nak sebutkan tadi, pihak hakim telah pun menegur kelemahan penguasaan dan juga kelemahan kerajaan negeri sehingga membiarkan seolah-olah cacing naik ke mata. Ini satu peringatan yang jarang berlaku dalam mahkamah. Maknanya hakim telah meneliti dengan begitu panjang kes ini dan mengambil reaksi daripada gelombang kebangkitan rakyat. Jadi suara rakyat dah didengar. Suara tuan-tuan semua, veteran-veteran tentera dah didengar. Suara kita semua dah didengar. Alhamdulillah, ini yang kita nak. Dan mudah-mudahan suara kita akan terus sampai kepada tuanku. InsyaAllah kita akan berkunjung ke istana lagi untuk mengadu pada tuanku. InsyaAllah kita akan sampaikan mesej suara rakyat. Sebab rakyat bukannya nak mencari kepentingan dalam isu ni. Cuma kita nak supaya suatu keadilan undang-undang dapat ditegakkan, tidak berlaku double standard dan golongan yang berjasa peribumi dibela dalam negara ini. Ini saja yang kita nak. Dan integriti pihak kerajaan, pihak kuasa ditingkatkan supaya dapat menjaga tanah ini. Kalau mereka tak boleh jaga, siapa lagi nak jaga? Sampai hakim dah tegur dah tu. Jadi sebab itu kita nak supaya teguran yang dibuat itu dapat diambil tindakan. Dan insyaAllah kita akan terus follow up untuk penubuhan Suruhanjaya di Raja RCI insyaAllah. Jadi itu saja apa yang kita boleh sampaikan. Terima kasih. Silakan ketua veteran Angkatan Tentera Persatuan Angkatan Tentera Negeri Pahang, Kapten Abdul Latif, silakan. Lepas sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan izin yang dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mendengar keputusan yang telah dibentangkan di mahkamah pada hari ini. Saya dipahamkan bahawasanya mahkamah telah mengambil satu tindakan yang begitu cantik dan begitu baik untuk menentukan bahawa tanah-tanah yang diceroboh di Sungai Road ini diambil tindakan. Saya mewakili semua veteran seluruh Malaysia yang pernah bertugas di sana berasa amat gembira pada hari ini apabila tempat yang kami bergelombang pada tahun 79. Malahan saya sendiri pun pernah bertempur di Sungai Calik pada tahun 79. Alhamdulillah, hari ini sedikit berita gembira untuk kami seluruh Malaysia, dan saya menyampaikan misi ini kepada kawan-kawan saya di seluruh Malaysia yang telah mendoakan supaya jangan putus semangat untuk memperjuangkan tanah ini demi kepentingan anak dan cucu cicit kita akan datang. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua
rakan-rakan NGO yang telah bersama-sama kami untuk mempertahankan dan mempertabatkan bahawasanya tanah demi agama, bangsa dan tanah air. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, tuan-tuan, begitulah press statement kami. Dan insya-Allah seperti yang saya katakan awal tadi, kita akan terus follow up isu ini selepas keputusan hakim pada hari ini. Dan antara perkara yang kita akan minta Peguam Negara ialah melakukan tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 441 Kanun Keseksaan dan Seksyen 425 Kanun Tanah Negara terhadap penceroboh ini. So ini antara langkah-langkah yang kita akan buat, dan saya harap semua rakyat di seluruh Malaysia dapat bersama-sama dengan kami mendoakan agar perjuangan mempertahankan kedaulatan negara ini dapat kita kembali martabatkan, dan mana yang bersalah dan yang melindungi yang bersalah akan dapat dibawa ke muka pengadilan. Jadi itulah doa kami. Teruskan berjuang, teruskan semangat, insya-Allah perkara ini akhirnya kebenaran akan tertegak dan kebatilan juga akan dijatuhkan. Seperti kata setengah orang, you can run but you cannot hide. Kamu boleh lari tetapi kamu tidak boleh berselindung di atas kemungkaran yang telah kamu lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak keselamatan, terima kasih kepada wartawan dan semua, terima kasih pada NGO yang bersama dengan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom. Buka jalan. Laluan kita lalu. Laluan. Itu. Okey, terima kasih. Terima kasih kerjasama. Alright. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan.